tadi, apakah sikap kerajaan terhadap rasuah, terhadap salah guna kuasa? Patutnya dalam keadaan rakyat sekarang, bukan saja menghadapi pandemik, kehidupan yang terganggu, kehilangan pekerjaan, kesihatan dan sebagainya, dan juga kematian yang sudah peringkat 12,000, dah masuk ke 12,000 lebih, ialah soal rasuah. Kita harap kerajaan baru Basmir sebarang tindak laku. Yang paling terbaik sekali, saya mau satu media menulisnya, atau kalau ada gambarnya bahawa Perdana Menteri telah ditemui oleh Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Datuk Seri Azam Baki, yang telah menyampaikan laporan yang dikendaki terhadap calon-calon yang hendak dilantik jadi menteri. Maknanya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri kalaulah digugurkan atau dibuang orang itu jadi menteri kerana adanya laporan terhadap diri. Jadi pandai-pandailah bawa diri dan sebagainya. Ini satu strategi bagi menyelesaikan masalah kerajaan bersih, kerajaan yang difondakan oleh Tun Dr. Mahathir waktu mula-mula jadi memerintah, bersih, cekap dan amanah, tetapi tiga-tiga semuanya ke laut. Kerajaan itu selama 20 tahun tidak bersih, tidak cekap, kroni, berterusan, nepotism, dan juga tidak amanah kerana memberi projek kepada anak dia di projek KLCC dan juga projek lapangan terbang. Itu semua orang tahu. Semua orang boleh membuktikan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita semua berbagai kaum, baik Cina, baik Melayu, baik India, baik Dayak, Ida dan lain, kita semua perlu berdoa, memberikan komitmen terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini. Pastinya dalam isu pandemik ini, pakailah SOP, gunakanlah vaksin itu. Walaupun melambat-lambat, video pendek, video panjang penjelasan sana, ini kononnya nak membunuh umat manusia. Umat manusia ni kalau tak dibunuh oleh vaksin pun akan mati. Kerana dalam Islam ni yang setiap hidup mesti mati. Tak ada yang akan hidup 1000 tahun. Tak kena mengena kematian mengurangkan manusia dalam dunia ni kerana vaksin. Allah saja yang tahu, itu muslihat dia. Banyak dalam dunia ni mati beribu-ribu. Indonesia menghadapi gempa bumi beratus orang. Tsunami di sana sini, banyak orang mati. Itu cara Allah nak mengurangkan manusia. Kematian kita tidak bergantung kepada vaksin. Vaksin ini hanya sampingan. Kalau anda percaya kepada akidah Islam, anda tak payah takut. Saya sendiri cucuk kerana ini ikhtiar. Tapi dalam video-video macam-macam, nampak lebay lah orang yang tak tahu di mana asal usulnya pun. Tadi saya tengok ini kerja Rothschild lah, Rockefeller lah, ini operasi tahun 2010 lah. Pada saya senang, manusia ini akan tetap mati. Jadi biarlah mati kena vaksin, kerana dia mati cepat daripada mati kelaparan, gempa bumi. Antaranya macam di Yaman tu, tadi saya tengok gambar bagaimana sekarang kebuluran berlaku di Yaman kerana perang saudara itu. Berapa banyak budak yang tak ada. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana pembunuhan di Rohingya antara Buddha dengan keturunan Rohingya. Adakah itu tidak mengurangkan dunia? Jadi Allah ini mengatur kita. Allah ni tahu. Kalau Allah Tuhan dah bagi tahu pada kita bahawa setiap anak yang lahir tu ada rezekinya. Jadi memperbanyakkan manusia ni, Allah juga dah tentukan rezekinya. Jadi soalnya sama ada kita mengurus baik atau tidak baik rezeki. Jadi saya haraplah saudara-saudara sekalian, macam katakan Datuk Seri Ismail Sabri tadi, berkempen.
Pergilah minta saudara mara anda seorang pergi vaksin. Jangan takut. Kalaulah kita dengar kepada kenyataan-kenyataan orang kena vaksin lepas tu mati. Macam kawan saya tunjukkan cerita kisah satu orang vaksin pagi petang dia pergi main golf, lepas tu mati dekat surau di Pahang sana. Itu adalah takdir. Apa yang kita boleh buat dengan takdir itu? Saya pun tidak ditakdirkan mati, disambungkan nyawa. Jadi saya syukur. Kalau saya ditakdirkan, itu adalah takdir. Rukun imannya. Jadi apa yang kita hendak menjadi masalah kepada kematian? Tak mati sekarang, mati dia akan datang. Itu saja. Jadi jangan dengarlah masalah-masalah tomahan yang diperbuat oleh mereka-mereka yang mempunyai teori macam-macam dan sebagainya. Kita kena ingat Allah ini ada perancangan. Kita duduk menung, kenapa Allah tidak rancangkan Israel itu jahanam, Israel itu terbenam di muka bumi? Kenapa tak boleh buat seperti zaman Firaun dulu? Kenapa? Tentu Tuhan ada tahu kamu berlawan untuk apa. Benar kamu lillahi ta'ala? Kenapakah dengan tiba-tiba Taliban menang di Afghanistan? Dia tak ada Jeneral 5 bintang, dia tak ada jet supersonik, dia tak ada kerajaan. Dia hanya berjuang dengan lillahi ta'ala. Misi dan visi dia jelas. Untuk mengusir kerajaan boneka Amerika. Kerajaan Amerika, boneka Amerika sanggup mempertahankan kerajaan di Kabul itu semata-mata kerana kepentingan mereka, khasnya airway ataupun dadah. Jadi perjuangan mereka apa? Seperti yang tuan-tuan tahu bagaimana pihak-pihak yang sekular, sakit baki yang etis, yang tidak beragama, sakit baki mereka yang mengikut ideologi komunis, telah merosakkan Islamik di Afghanistan, merogoh perempuan tak bersalah, dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan nak jadikan, jadikan. Tuhan dah bagi dia peluang dahulunya menang melawan Rusia, tetapi Allah tidak nampak bahawa kerajaan itu menjamin kepentingan Islam. Kemudian Allah tarik balik kuasa itu. Itu kena faham. Jadi kita hidup dalam dunia ni kena berfikir. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah kita berfikir positif. Kita thinking kita mesti ada. Hidup kita mesti aman damai. Saya membaca buku paling tebal. Tebal buku dia tuan-tuan. Ini tajuk dia. The Harmony of Humanity. Teori baru pergaulan antarabangsa. Buku ni tebal tuan-tuan nak membaca. Saya baca, saya fahamkan apa isi yang sebenarnya dalam pergaulan dalam negara antarabangsa ini, pergaulan kita sama kita dalam rakyat Malaysia yang majmuk ini. Kita jangan berhentikan perkara-perkara yang kita tidak ada ilmuannya, tak ada tahu hujung pangkalnya, menyerang tak tentu arah. Kalau kita salah, kita salahkan orang lain dan hujah yang agak cuba membodohkan orang, seperti kita membodohkan ini salah kita, dan sebagainya. Itu sajalah. Jadi kita haraplah tuan-tuan dan perempuan, macam saudara Muhammad Syukri Mawidin kata, apa pandangan Datuk kenyataan warga asing, kenyataan dia asing yang memandang negatif pelantikan ini, ya? Kita jadikan positif. Kalau kita sendiri bercempara, kita sendiri mempersoalkannya, tentulah dilihat negatif. Tapi kalau kita bersatu, kita menunggu pilihan raya akan datang untuk berperang, tapi dalam keadaan ini kita rapatkan saf kita untuk mempertahankan negara kita dengan sistem demokrasi yang kita amalkan ini, tentulah kalau kita kuat, kita akan jadi positif. Kita akan terus menjadi negatif kalau keadaan begini, khasnya dia blok membangkang. Dan kita rakyat di bawah itu saja. Lain perkara saya tak nampak.
Mahkamah YZ Azam merdeka, merdeka, merdeka. Ingat ya, kita berapa hari lagi dan 9 hari kita merdeka. Ingat, kita ini dulu nak merdeka, tak dapat merdeka kalau kita tak bawa orang Cina, bawa orang India, duduk dalam meja bulat berunding. Dan apa yang orang Cina dapat dan orang India dapat dan Melayu dapat hasil perundingan. Bukan kita memandai sendiri. Dari itu, kalau di Sabah Sarawak sibuk dengan MA63, apa akan berlaku? Kalau kita di Semenanjung ini pula, orang Cina, orang Melayu, orang India mempertikaikan MA57, Malaya Agreement. Apa dalam perjanjian itu? Jadi tuan-tuan pergi beli satu buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa, Senarai-senarai perjanjian. Ada buku dia, tuan-tuan baca apa yang ada tulis dalam perjanjian kemerdekaan itu. Supaya tuan-tuan faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.